Dan ia pada menceritakan sifat cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ahmad bin Mani akhbarana Hushaim akhbarana Asim al-Ahwal wa Mughirah an Sya'bi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzama wa huwa qa'imun, bahwasanya Nabi minum air Zamzam padahal dia dalam keadaan berdiri. Ni kita baca dah hadis ni sebelum ni. Asalnya sunat kita minum dalam keadaan duduk, dan makruh kita minum dalam keadaan berdiri. Maka dan minum dalam keadaan berdiri makruh, kecuali air Zamzam. Air Zamzam ni sunat kita minum dalam keadaan berdiri, sebab ada hadis lain yang Nabi sebut orang munafik tidak boleh memenuhkan perutnya dengan air Zamzam. Jadi kita nak penuh perut dengan air Zamzam tu, ialah kita minum dengan cara berdiri lah. Tu ada pengecualian, istisna, pengecualian pada air Zamzam ni. Kalau air Zamzam tu diberi kepada kita dalam keadaan kita berdiri, maka kita minum dalam keadaan berdiri gitu ya. Kalau kita tengah duduk, orang hala air Zamzam, kita tengah duduk, maka kita minum air Zamzam tu dalam keadaan duduk lah. Itu cara dia. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id akhbarana Muhammad bin Ja'far an Husain al-Muallim an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk. Dia biasa tengok belakang. Nabi minum diri pun biasa tengok, duduk pun biasa tengok. Sebab Nabi ni dia sumber hukum. Jadi Nabi sekalipun ada hadis yang Nabi minum dalam keadaan berdiri, maka tu adalah untuk mengajar umat. Nabi nak ajar kata tidaklah siapa tangga haram minum keadaan berdiri ni. Tidak siapa tangga haram. Tapi Nabi tidak buat semua. Tidak buat semua tu menunjuk kata perkara tu tidak disukai oleh agama, hukumnya makruh. Tapi duduk di Nabi dia tidak makruh lah. Nabi minum berdiri itu tidak makruh, sebab Nabi nak mengajar hukum, nak royak kata perbuatan ni tidak haram. Tapi kita pergi minum berdiri makruh lah. Nabi sekadar nak mengajar hukum, jari-jari Nabi minum berdiri, sahabat pun reti kata tidaklah siapa tangga haram. Tapi adakah Nabi buat semua? Tidak. Itu menunjuk kata bahagian ni makruh. Haddatsana Ali bin Hujr akhbarana Ibn al-Mubarak an Asim al-Ahwal an Sya'bi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala saqaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min Zamzam. Aku memberi minum kepada Nabi daripada air Zamzam, fasyariba wa huwa qa'imun. Maka Nabi pun minum air Zamzam hak aku beri itu padahal baginda dalam keadaan berdiri. Haddatsana Abu Quraib wa huwa Muhammad bin al-Ala wa Muhammad bin Tarif al-Kufi qala akhbarana bin al-Fudail anil A'mash an Abdul Malik bin Maisarah anin Nazzal bin Sabrah qala utiya Aliyun radhiyallahu anhu bikuzin min ma'in. Diberi kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhah dengan satu mangkuk daripada air. Wa huwa fir rahbah, dan ketika tu dia berada di rahbah. Sayyidina Ali duduk di rahbah. Rahbah ni kawasan beranda masjid sebelah tepi.
Beranda masjid sebelah tepi ni dia panggil rahbah. Macam tu sebelah tepi tu, luar tu rahbah. Kalau sebelah belakang tu dipanggil suffah. Fa akhadha minhu kaffan. Maka Sayyidina Ali pun ambil daripada air tersebut kaffan, satu tapak tangan. Dia ambil air satu tapak tangan, fa ghassala yadayhi. Maka dia pun membasuh kedua tangan. Orang holo air juga dia pun ambil setapak tangan, basuh tangan dia, kedua tangan. Wa madmada, dia buat berkomor. Wastanshaqa, dia masuk air dari hidung. Wa masaha wajhahu, dia membasuh mukanya. Wa dhira'aihi, dia lengan sehingga ke siku. Wa ra'sahu, dia kepalanya. Thumma syariba minhu wa huwa qa'imun. Kemudian dia pun minum daripadanya dalam keadaan berdiri. Dia buat ambil air semaya, dia pun minum sikit air itu. Thumma qala, kemudian dia berkata, Sayyidina Ali kata, hadza wudu'u man lam yuhdith. Inilah wudu, cara berwudu bagi orang yang tidak berhadas. Makna tabarruk, sekadar untuk bersejuk-sejuk. Dia ada semaya dah, cuma sekadar nak bersejuk-sejuk. Musim-musim panas nak sejuk-sejuk tubuh, dia pun boleh dah ambil air waktu supaya ambil air semaya tu. Walaupun dia ada air semaya dah, lepas tu dia pun minum sikit. Itu sekadar untuk bersejuk tubuh. Hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Beginilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuat. Nabi buat lagu ni lah aku tengok. Dalam keadaan Nabi ada semaya dah pun, Nabi ambil semaya lagi. Ambil semaya tu untuk bersejuk-sejuk tubuh sahaja. Tabarruk dia panggil, bersejuk-sejuk tubuh. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Yusuf bin Hammad qala akhbarana Abdul Warith bin Sa'id an Abi Isam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina thalathan idza syariba, adalah Nabi bernafas pada bekas, ai kharijahu, yakni pada luar bekas, thalathan, 3 kali, idza syariba, apabila dia minum air. Maknanya Nabi teguk air ni 3 kali. Dia Nabi napah, Nabi ambil napah tu luar bekas. Teguk dulu sekali, ambil napah dulu. Lepas tu teguk pula, ambil napah pula. Teguk pula, ambil napah pula. 3 kali teguk. Dia 3 kali ambil napah. Mana tidak minum habis dak lah. Minum 3 kali teguk. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, huwa amra'u wa arwa. Cara minum lagu ni lebih sihat, dia lebih puas. Lebih menghilangkan dahaga. Minum sikit napah, minum sikit napah. Tapi napah tu luar bekas. Jangan napah dalam gelas tu. Napah di luar gelas. Kharijah, di luar gelas. Haddatsana Ali bin Khashram akhbarana Isa bin Yunus an Rishdin bin Quraib an abihi an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza syariba tanaffasa marratain. Adalah Nabi apabila minum air, Nabi bernapah, mengambil napah sebanyak 2 kali. Riwayat tadi, riwayat Sayyidina Anas, Nabi minum air bernapah sebanyak 3 kali. Ambil napah sebanyak 3 kali. Riwayat Ibnu Abbas, Nabi ambil napah sebanyak 2 kali. Sebenarnya dua-dua hadis ni serupa. Dia kata Nabi ambil napah 3 kali ni sebab dia kira Nabi teguk sekali, ambil napah. Teguk pula sekali lagi, ambil napah pula. Teguk pula sekali, ambil napah pula. 3 kali lah. Kalau kata Nabi ambil napah 2 kali ni, sama juga sebenarnya. Cuma dia kira Nabi teguk, ambil napah, teguk, ambil napah.
Lepas tu tegak pula. Hak ambil nafas pula tak kira dah. Apa tak? Mana antara 3 kali tegak tu 2 kali ambil nafas. Hak kata 3 kali ambil nafas, lepas tegak ambil nafas, lepas tegak ambil nafas, lepas tegak ambil nafas pula. Dia kira 3. Tapi kalau ada mau kira 2 ni kira tengah tu. Hak ngelah tu dak itu kira. Supaya sebenarnya 3 kali tegak. Haddatsana ibn Abi Umar akhbarana Sufyan an Yazid bin Jabir an Abdurrahman bin Abi Amrah an jaddatihi Kabsyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke rumah aku, masuk bertemu dengan aku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashariba min fi qirbatin muallaqatin qa'iman, maka Nabi minum daripada bekas qirbah. Qirbah ni bekas isi air, bekas isi air. Ia tergantung muallaqah, bekas air ia dibuat daripada kulit kambing. Itu nama qirbah. Kalau pergi di Yaman biasalah, banyaklah bekas ni. Kulit kambing tu dia jahit molek, boleh buat isi air. Dia orang isi air dalam tu, dia gantung rumah dia. Nabi masuk rumah dia, Nabi minum daripada bekas qirbah. Bekas air ia tergantung, Nabi duk minum dalam keadaan berdiri lah. Faqumtu ila fiha, maka aku pun berdiri kepada bekas tu. Aku pun bangun pergi di bekas tu. Pergi di bekas air Nabi minum tu. Faqata'tuhu, maka aku pun potong mulut bekas tu. Dan Nabi minum daripada bekas tu, dia pun lepas Nabi minum, dia pun bangun, dia kerak mulut bekas tu. Dia sipir bekas mulut Nabi tu. Untuk mengambil berkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi. Nampak tak dia kerak bekas tu, kita ambil sipir bekas mulut Nabi tu. Sahabat mengambil berkat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia perbuatan mengambil berkat ni perbuatan ia disyariatkan di dalam agama. Berkat ni bagi ada. Bukan kata syirik ke apa dak. Mengambil berkat ni bukan perbuatan syirik dak. Haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Abdurrahman bin Mahdi akhbarana Azrah bin Thabit al-Ansari an Thumamah bin Abdullah qala kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu yatanaffasu fil ina'a thalathan. Adalah Sayyidina Anas bin Malik bernafas di luar bekas ketika minum air sebanyak 3 kali. Mana dia teguk air 3 kali, dia bernafas, ambil nafas 3 kali. Qala wa za'ama Anasun, dan telah yakin oleh Sayyidina Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalathan, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bernafas, mengambil nafas ketika minum juga sebanyak 3 kali. Dia minum dengan cara lagu tu, dia kata dia yakin Nabi juga minum dengan mengambil nafas sebanyak 3 kali. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman akhbarana Abu Asim an Ibn Jurayj an Abdul Karim anil Barra ibn Zaid an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Ummi Sulaim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah ke rumah Ummu Sulaim. Wa qirbatun muallaqah, ada di rumah Ummu Sulaim tu adanya qirbah, bekas air yang dibuat daripada kulit kambing, ia digantung. Biasanya digantung di pintu rumah.
Jadi tetamu mari kalau nak minum air dia boleh terus minum daripada bekas tu. Fashariba min famil qirbati wa huwa qa'imun. Nabi masuk ke rumah Ummu Sulaim, Nabi pun minum daripada mulut bekas air tu dalam keadaan berdiri. Moga bekas tu gantung, minum diri gitulah. Faqamat Ummu Sulaim ila famil qirbah. Maka bangunlah Sayyidatina Ummu Sulaim kepada bekas tersebut, kepada mulut bekas tersebut. Dia bangun, dia pergi ambil mulut bekas tu, faqata'atha, maka dia pun memotong mulut bekas tersebut. Tadi hadis daripada Kabsyah radhiyallahu taala anha. Ini hadis Ummu Sulaim. Hadis riwayat Sayyidina Anas. Cukup dia buat benda sama. Dia pergi potong mulut bekas air yang Nabi minum tu. Nak sipai, nak mengambil berkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perbuatan biasa di kalangan para sahabat. Sayyidina Khalid bin Al-Walid letak rambut Nabi di topi perai dia. Ada hadis dalam perai, topi perai dia jatuh, dia pun serbu masuk di kawasan musuh untuk ambil topi perai. Dia lepas perai tu sahabat tanyalah apa dia membahayakan diri untuk ambil topi perai dia. Bahayalah serbu kawasan musuh. Dia kata di topi ni adanya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk tu. Dia mengambil berkat. Dalam hadis Sahih Bukhari, ada hadis ia bila mana Nabi berwuduk, sahabat tak ada bekas air wuduk Nabi tu, sahabat berebut sehingga orang tak ada ambil, dia ambil daripada tangan sahabat lain pula. Bekas air wuduk Nabi disapuh di muka dan janggut mereka, pokok sahabat. Itu perbuatan tabarruk, yang mengambil berkat. Itu bukan syirik. Bukan syirik. Sayyidina Abdullah bin Zubair minum darah bekas Nabi. Darah bekas Nabi. Nabi suruh gigi tahu darah tu. Tapi dia kelik tu cepat. Nabi suruh tahu jauh. Dia pun tubik sebentar, kelik. Nabi pun berasa heran lah. Gua nak cepat sangat balik ni. Kita tahu mana. Dia kata dia minum darah tu. Nabi pun suka. Nabi suka. Dia minum tu Nabi suka. Menunjuk kata Nabi tidak melarang sahabat mengambil berkat. Tabarruk ni. Kenapa? Darah Nabi tidak najis. Darah dia, air kecing Nabi tidak najis. Semua Nabi, bukan Nabi kita sajalah. Semua Nabi, zat mereka bukan najis. Termasuklah darah kita najis. Sebab tu darah kena dipakai tak boleh bawa semaya. Sebab darah kita najis. Darah Nabi dah. Haddatsana Ahmad bin Nasr An-Naisaburi akhbarana Ishaq bin Muhammad Al-Farwi haddathatna Ubaidatu bintu Nail an Aisyah binti Sa'd bin Abi Waqqas an abiha radhiyallahu anha an abiha radhiyallahu anhu lah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu qa'iman. Adalah Nabi minum dalam keadaan berdiri. Itu untuk mengajar hukum minum dalam keadaan berdiri tidaklah siapa tangguh haram, tapi makruh. Habis bab tu. Babu ma jaa fi ta'atturi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang datang ia pada menceritakan sifat wangian, minyak atar, wangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Rafi' wa ghairu wahidin qalu akhbarana Abu Ahmad Az-Zubairi akhbarana Syaiban an Abdullah bin Mukhtar an Musa bin Anas bin Malik an abihi radhiyallahu anhu qala kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun
adalah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu bekah. Nabi mempunyai satu bekah. Sukat tu ni bekah kaca. Bekah kaca. Yatatayyabu minha. Ya Nabi berwangi daripadanya. Mana Nabi simpan minyak wangi di dalam bekah kaca tersebut. Itu menunjukkan Nabi sangat memberi perhatian kepada minyak wangi. Nabi sangat suka minyak wangi sehingga ada bekas khusus, bekas kaca khusus untuk Nabi buat simpan minyak wangi situ. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi, akhbarana Azrah bin Thabit an Tumamah bin Abdullah qala kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, la yaruddut tiba. Sayyidina Anas bin Malik tidak pernah menolak minyak wangi. Kalau orang nak beli minyak wangi dia tak pernah tolak. Wa qala Anas, dan berkata oleh Sayyidina Anas, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddut tib. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak minyak wangi. Kalau orang nak beli minyak wangi dia tak pernah tolak. Ada atsar daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, kata Sayyidina Umar tidak ada pembaziran, tidak dikira bazir pada membeli minyak wangi. Walau kita beli tu minyak wangi hak mahal-mahal pun tidak dianggap membazir. Minyak wangi ni. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, akhbarana bin Abi Fudaik an Abdullah bin Muslim an abihi an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah, thalathun la turad, tiga perkara ia tidak ditolak. Mana tiga perkara ia tidak boleh ditolak. Seboleh-bolehnya kita jangan tolak lah kalau orang bui tiga perkara ni. Mana yang pertama al-wasaid, atau apa ni, bata buat tidur lah. Maksudnya kalau kita tu dalam keadaan ingat tu orang pun bui bata, orang suruh tidur, tidurlah. Maknanya gitu. Orang nampak kita ni ingat tu tak cakap kan, ada yang pun hala bata, tidurlah situ. Jangan tolak. Orang bui bata tu jangan tolak. Yang kedua waduhnu, dan minyak wangi. Orang bui minyak wangi jangan tolak. Ke setengah orang jual minyak wangi ke dia tawar ke. Dia nak lesek kita dah. Jangan tolak lah, ambil lah. Wallabanu, dan susu. Susu orang bui pun, tiga perkara ni jangan tolak. Hadis ni banyaklah syarah para ulama. Tiga perkara ni Nabi kata jangan tolak: bata, minyak wangi dan susu. Antara syarah hak paling masyhur, syarah hadis ni hak paling masyhur ialah seperti yang disyarahkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi kata tiga perkara yang Nabi sebut ni sebenarnya adalah hadiah kebiasaan orang Arab. Orang Arab ni biasa kalau dia nak bagi hadiah, biasa tiga ni: bata, minyak wangi ataupun susu. Orang Arab zaman dulu. Sebab tu dah dalam hadis Nabi sebut tiga ni. Tiga ni jangan tolak. Sebab kebiasaan orang Arab inilah hadiah yang dia bagi orang. Tapi padahalnya semua hadiah yang orang bui ni jangan tolak. Sebenarnya tak mesti tiga ni saja. Kalau orang bui makna orang harap kita pakai barang tu, kita jangan tolak lah. Apa-apa hadiah pun. Cuma Nabi sebut tiga sebab tu kebiasaan hadiah yang diberi oleh orang Arab. Jangan tolak untuk jaga hati pemberi. Orang seratilah kalau kita tolak hadiah ni. Orang bui jubah, ambil lah. Kalau kita tolak, seratilah orang. Bahkan hadiah ni sunat kita guna di hadapan pemberi tu. Kalau dia bagi baju kita,
Sunat kita pakai baju tu pisah kita tunjuk dia. Nah, kita pisah kita tunjuk. Kita pakai baju dia wi ni. Orang wi piah kita sunat kita pakai depan dia. Nah, datang kita pakai piah dia wi tu, kita pergi tunjuk dia. Ni piah demo ni. Nah, sunat lagi tu. Sebab menggembirakan hati pemberi. Mana orang wi hadiah tu tengok, oh, suka demo tu pakai bagi kita wi. Nah, menggembirakan hati orang. Hadiah ia berbaluk, sunat kita buka depan tuan dia. Kalau dia wi tu lah keadaan baru. Ya, sunat kita buka depan tuan dia. Nah. Dia sunat kita menzahirkan kegembiraan dengan hadiah tersebut. Nah. Kita tengok hadiah tu kan, oh, sunat kita menzahir kegembiraan. Goyaklah gapo-gapo yang menunjukkan kita suka terima hadiah dia ni. Nah. Oh, molek dia mau wipi halo, kawan baru ingat nak beli. Ada dia mau widah molek tunjuk kita suka. Nah. Orang wi baju Melayu tengok, oh kalau itu molek, kawan tak ada lagi baju kalau itu. Tunjuk kita suka. Dia pakai depan tuan dia. Haddatsana Mahmud bin Ghailan akhbarana Abu Dawud Al-Hafari an Sufyan anil Jurairi an Abi Nadrah an rajulin huwa Tufawi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibur rijal ma dhahara rihuhu, wangian bagi orang lelaki, minyak wangi untuk orang lelaki ni, ma zahara rihuhu, ya kuat baunya, ya bau kuat, wa khafiya launuhu, dan apa ni jernih warnanya, warna dia tidak terang. Tu wangi untuk orang lelaki. Minyak ia bau kuat tapi warna dia jernih. Minyak gapo? Setengah ulama tafsirkan minyak gaharu. Minyak gaharu ni dia bau kuat, bau wangi dia tu kuat dan warna dia jernih. Minyak gaharu ni. Warna dia tidak terang, warna jernih gitu. Setengah ulama tafsirkan minyak gaharu. Watibun nisa'i, dan wangi bagi perempuan, ma zahara launuhu, ia terang warnanya, ia pekat warnanya, wa khafiya rihuhu, dan ia apa ni ringan baunya. Orang puai pun sunat pakai minyak wangi, tapi hok bau ngek-ngek. Bau ngek-ngek. Tapi dia warna dia terang. Ni amat tak pastilah. Gapo jenis minyak wangi ya terang warnanya tapi bau tak kuat sangat. Untuk orang puai jenis minyak wangi lagu itulah. Hok bau tak kuat. Untuk orang lelaki bau kuat tapi warna jernih. Paling sesuai minyak gaharu. Nah, bagi lelaki. Apa ni ada lagi pendapat Imam Ibnu Battal. Imam Ibnu Battal perbezaan pakai minyak wangi antara lelaki dan perempuan ni. Perempuan ni sunat berwangi pada seluruh tubuh dia. Dia sapuh mana-mana pun sunat berlaku. Ada orang lelaki sunat sapuh selain daripada muka. Minyak wangi tu kita ambil bubuh tapak tangan kau, gosok-gosok sikit sapuh tubuh. Lain daripada muka. Itu cara orang lelaki pakai minyak wangi. Bagi orang perempuan sunat pada mana-mana bahagian tubuh termasuk muka. Sunat juga dia ambil minyak wangi sapu muka. Bagi orang perempuan, tapi ia bau gengel lah. Ia bau gengel. Haddatsana Ali bin Hujr akhbarana Ismail bin Ibrahim anil Jurairi an Abi Nadrah anit Tufawi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu bi ma'nahu. Dia sama. Dia sama dalam kitab kita ni lah. Kitab tu mungkin tak ada tu. Haddatsana Muhammad bin Khalifah wa Amr bin Ali qala haddatsana Yazid bin Zurai haddatsana Hajjaj As-Sawwaf an Hanan an Abi Uthman An-Nahdi
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza u'tiya ahadukum ar-raihan, apabila seorang daripada kamu diberi raihan. Raihan ni sejenis wangi daripada tumbuhan. Dia ada sepokok, setumbuhan, bentuk dia seperti kulat. Nampak seperti kulat lah kalau pak kita. Pak kita tak ada aku wangi raihan ni. Kalau tengok dalam internet tu boleh cek lah, wangi ar-raihan. Dia diambil daripada sejenis tumbuhan, bentuk dia tu lebih kurang kulat. Dia boleh buat minyak wangi lah tumbuhan tu. Nabi kata siapa yang diberi wangi ar-raihan fala yarudduhu, maka janganlah dia tolak. Ambil lah hadiah tu, pemberian tu. Fa innahu kharaja minal jannah, maka bahawasanya ia raihan keluar daripada syurga. Satu wangi daripada wangi-wangi syurga. Wangi ar-raihan. Bau dia tidak kuat sangat, bau ar-raihan ni. Pak kita ni pun ada wangi ar-raihan ni. Ada jual lah, ada dijual. Cuma mungkin kalau hak asli tu mungkin dia mahal sikit. Cuma hak banyak dia mau buat tu wangi sintetik. Dia tiru bang. Tapi dia bukan ambil daripada tumbuhan tu betul. Cuma dia tiru bang. Dia bang ni kan boleh tiru kan. Dia capur behel-behel dia tu jadi bang lebih kurang. Tu ada jual lah. Haddatsana Umar bin Ismail Al-Hamdani Al-Baghdadi haddatsana Abi an Bayan an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah qala uridtu baina yaday Umar bin Al-Khattab, dibawa aku berjumpa dengan menghadap dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Fa alqa Jarirun rida'ah, maka Jarir lepar ridak dia. Buka lah ridak ni, dia tutup tubuh kan. Tiba-tiba Jarir buka tubuh dia, buka ridak dia tu. Wa masya fi izarin, dia jalan dengan pakai izar, pakai kain sarung ya. Faqala lahu, maka dikatakan kepada dia, khudh rida'aka, pakai ridakmu, tutuplah tubuhmu tu. Faqala Umaru lil qaum, maka berkata oleh Sayyidina Umar bagi orang ramai, ma raaitu rajulan ahsana suratan min Jarir, aku tidak pernah melihat seorang lelaki yang lebih baik tubuhnya daripada Sayyidina Jarir. Maknanya dia ni smart lah, dia ni smart. Illa ma balaghana min surati Yusuf alaihi salam, kecuali apa berita yang sampai kepada kita daripada luar tubuh fizikal Nabi Yusuf alaihi salam. Mana Sayyidina Jarir ni dia jalan dalam keadaan buka, tak pakai baju. Sayyidina Umar suruh pakai baju. Pakailah baju. Sebab tubuh dia ni smart ke, gagah. Comel kita kata orang smart. Jadi Sayyidina Umar suruh tutup tubuh dia tu. Takut menarik perhatian perempuan. Tak boleh juga. Dia kata aku tidak pernah tengok yang lebih molek tubuhnya daripada Sayyidina Jarir. Kecuali cerita Nabi Yusuf tu, tu memang muka dia kelas Nabi. Ada bukan kelas Nabi ni, mana semak lah Sayyidina Jarir ni. Disuruh tutup. Ulama bahas ke apa Imam Nawawi memuat ke Imam Nawawi, Imam Tirmizi memuat ke hadis tubuh Sayyidina Jarir ni, semaknya Sayyidina Jarir ni dalam bab wangi Rasulullah. Kalau kira bab ni bab menceritakan berkenaan wangi yang dipakai oleh Rasulullah. Tapi tiba-tiba hujung bab ni dimasukkan hadis semaknya Sayyidina Jarir. Ulama bahas apa? Antara sebabnya orang hok semak ni biasanya bau wangi. Biasanya gitu. Biasanya orang semak ni wangi lah biasanya. Jangan jumpa lah orang semak bau busung. Biasanya orang semak makan molek ni biasanya bau wangi.
Sebab tu dia masuk dalam bab wangi yang dipakai oleh Rasulullah. Itu sebab dia. Habis statement dia dah tu. Thumma qala al-musannif rahimahullah babu kaifa kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ia datang ia pada menceritakan cara Rasulullah berkata-kata, cara Rasulullah kece, cara Rasulullah bercerita. Itu semula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.